بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وإلى رؤائهم مشايخ مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ومشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك ويشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره وأنواره ومعارفه في الدارين، آمين يا رب العالمين. Hai anakku, jadikan olehmu akan himmah pada ruh dan akan hazimah pada nafsu dan akan mati pada badan. Karena bahwa tempat engkau itu kubur,
Dan ahli kubur itu duduk menanti mereka itu akan dikawal pada tiap-tiap lahzah bila engkau nak sampai kepada mereka itu, dan takut olehmu, kemudian takut olehmu akan bahawa engkau sampai kepada mereka itu dengan tiada bekal. Titik itu. Baik, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya, dapat lagi kita bersemoga meneruskan lagi pengajian kitab Ayyuhal Walad yang asalnya bagi Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, kemudian diterjemahkan oleh salah seorang ulama kita Melayu, dan yaitu kitab ni diterjemahkan oleh orang Patani. Baik, jadi seterusnya kita kepada nasihat dan juga peringatan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tengok dia kata, hai anakku, dan itu panggilan kasih sayang. Seperti mana kita terangkan, maka inilah dipanggil psikologi, kan? Kita bila mana nak memberi nasihat kepada orang, hendaklah kita beri nasihat dengan penuh kasih dan sayang, bukan dengan kebencian. Baik, insyaAllah apabila seorang itu memberi nasihat dengan hati yang bersih, yang suci, insyaAllah orang yang mendengarnya dapat menerima dan dapat menerima. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah, ajaklah olehmu kepada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah dan juga dengan pengajaran dan peringatan yang baik. InsyaAllah kalau seorang itu menyampaikan peringatan dan juga pengajarannya dengan penuh hikmah, insyaAllah orang mudah menerimanya peringatan tersebut. Maka ini secara tak langsung diajarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, bagaimanakah cara kita nak memberi nasihat, memberi peringatan kepada orang lain, iaitu kita guna dengan panggilan yang kasih sayang. Sebab tu dia guna di sini, hai anakku. Ini satu orang panggil psikologi. Baik, apa yang nak disampaikan dan juga yang nak dipesankan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kepada kita kesemuanya ini, dia kata, jadikan olehmu akan himmah. Himmah ni apa dia? Kita kena faham dahulu, himmah ni apa maksud. Himmah tu bahasa Arab. Melayu kita pun kadang-kadang guna juga perkataan himmah, kan? Himmah. Baik, tapi kalau ikut istilah tasawuf, himmah ni kalau kita tengok dari segi sudut bahasa, maknanya cita-cita. Himmah tu maksudnya cita-cita, dan cita-cita kita. Baik, tapi pada istilah tasawuf, tuan-tuan,
Himmah ini dengan makna kuwatul imbi'as, maknanya satu kekuatan yang dimana kekuatan ini menekankan seseorang atau mendorongkan seseorang, ataupun imbi'as ini maksudnya merangsangkan seseorang. Nampak satu perkara itu panggil himmah kan. Dengan contohnya kita, bila kita buat satu perkara, kita buat dengan penuh himmah. Apa maksud? Maknanya kita buat itu dengan kesungguhan. Kerana apa kita bersungguh? Kerana ada satu tekanan yang menekankan kita nak buat perkara tersebut. Kerana ada satu dorongan yang mendorong kita untuk nak melakukan satu-satu perkara. Ataupun kerana ada satu rangsangan yang merangsangkan kita untuk melakukan satu perkara. Itu dipanggil himmah. Dan dipanggil himmah. Quwwatul bi'as, dipanggil kekuatan yang mendorong, yang merangsang, ataupun yang menekankan kita nak buat satu perkara. Baik, jadi kita panggil apa? Mudah cakapnya gini, mana cita-cita kita yang tinggi, itu mana himmah di sini. Jadi dia kata apa? Jadikan olehmu akan cita-cita, akan himmahmu tu, maksudnya yang ni akan cita-citamu yang tinggi itu jadikan pada roh. Apa maksud tu? Jadikan pada roh, yakni pada, kita buat catatan sikit, maksudnya yakni pada meningkatkan tahap kerohanian kita. Dan ini kerana apa, tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian? Kerana manusia pada akhir zaman ini, mutaakhir ini atau dewasa ini, cita-cita mereka apa? Cita-cita mereka ialah nak mempertingkatkan lagi, memperbanyakkan lagi harta dan juga kekayaan. Tak itu? Pakalikan. Kawan ni nak pertingkatkan lagi ekonominya. Bagus, bukan tak bagus. Kan? Kawan ni nak mempertingkatkan lagi, perbanyakkan lagi hartanya. Kawan ni nak pertinggikan lagi pangkat dan juga jawatannya. Mana himmahnya ke situ, cita-citanya ke situ. Tetapi untuk nak meningkatkan kerohaniannya tidak ada cita-cita. Dan tidak ada angan-angan kutlah nak mempertingkatkan lagi tahap kerohanian dia, keyakinan dia, ketawakal dia, apa lagi, kepercayaan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Hati dia tidak usaha nak mempertingkatkan, tapi dia usaha nak mempertingkatkan seperti kita sebutkan tadi, keduniaan, kan, kemegahan, kemasyhuran dan sebagainya. Maka Imam Ghazali pesan kepada kita, jangan kita hanya mempertingkatkan keduniaan kita, pangkat kita, jawatan kita, tetapi hendaklah himmah kita, cita-cita kita yang kuat mesti pada roh, yang di dalam meningkatkan tahap kerohanian kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia ni di akhir zaman keyakinannya kurang, kerohaniannya lemah. Kenapa lemah? Kita tengok sekali lagi, insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ghazali dia kata, jadikan olehmu akan himmah, yakni akan cita-cita engkau yang tinggi itu pada roh, yakni pada meningkatkan kerohanian. Baik. Dan lepas tu dia kata lagi, dan akan hazimah. Hazimah itu bahasa Arab, Melayu kita sebut juga dipanggil kekalahan atau kegagalan. Dan jadikan kegagalan itu pada nafsu.
Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan kita menurut kan mengikut nafsu, syahwat nafsu, dan juga keinginan nafsu. Biar dia kalah, biar dia gagal. Sebab bila mana kita menurut keinginan nafsu atau kita permenangkan keinginan nafsu dan juga syahwat, maka apa akan jadi, tuan-tuan? Kebinasaan, kerosakan. Itu yang akan berjumpa. Kita akan berjumpa kerosakan dan kebinasaan kalau kita permenangkan nafsu. Tapi sebaliknya kita kena pergagalkan segala tuntutan dan juga keinginan dan kehendak nafsu. Itu yang dipesan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita tengok dulu selebih, kita tengok sekali lagi. Baik, dan akan mati itu pada badan. Kan? Jadi Imam Ghazali kata jadikan olehmu akan mati pada badan. Apa maksud jadikan mati pada badan? Maksudnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, maksudnya apa? Maksudnya ialah yaitu hendaklah kita hitungkan diri kita ini daripada orang yang sudah mati. Itu maksud. Jadikan olehmu akan mati itu pada badan. Maksudnya hendaklah kita hitungkan diri kita ini sebahagian daripada orang yang sudah mati. Jadi kalaulah kita ingat, kata aku ni orang mati, cuba tuan-tuan tengok, orang mati dia bawa pergi dalam kubur, dia bawa apa? Dia bukan bawa pergi harta banyak yang hemah cita-cita dia tadi. Dia himpun harta yang banyak. Adakah dia bawa harta itu masuk dalam kuburnya? Tidak. Dia menghimpunkan duit yang banyak. Adakah dia bawa duit yang banyak itu bersama dengannya di dalam kuburnya? Adakah dia bawa jawatan pangkatnya dalam dunia ini bersamanya dalam kuburnya? Tidak. Sebab tu apabila seorang itu dia mengingat kepada kematian, dan orang yang mati tidak akan bawa bersama dengannya melainkan amalan. Amalan itulah kerohanian. Maka dengan sebab itu dia akan mempertingkatkan lagi, perbanyakkan lagi, perkuatkan lagi kerohanian dia. Baik, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, kemudian baru kita nak masuk pada syarahan umum. Jadi kenapa Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu berpesan dan memperingatkan kepada kita bahawa hendaklah kita jadikan himmah cita-cita kita yang tinggi itu pada meningkatkan kerohanian. Sebab tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ingatlah bahawa sebenarnya dan juga hakikatnya kita hidup di dalam dunia ini, kita adalah orang yang sedang musafir. Jadi bila kita ingat kita ni orang musafir ni maksudnya orang yang sedang berjalan. Aku tak jalan mana pun, aku duduk di langgar Masjid Badar ni, aku tak pergi mana pun. Bila pergi kat COVID ni, kau boleh pergi ke mana pun. Dia tak faham istilah perjalanan. Tuan-tuan, kita ini daripada mana? Asal kita daripada alam arwah. Kemudian kita bermusafir, berjalan kepada alam arham. Ibu kita,
Kemudian daripada alam arham rahim ibu kita musafir lagi berjalan ke alam syahadah. Sekarang dipanggil alam dunia. Soalannya, adakah kita nak tongkat langit di dunia ini sepanjang-panjang selama-lamanya? Tidak. Kita akan musafir pergi ke alam barzakh. Mau tak mau kena pergi. Kan? Mau tak mau kena pergi ke alam barzakh. Adakah di situ saja? Tak. Daripada alam barzakh kita akan musafir pula kepada alam akhir. Itu penghabisan. Itu kesudahan. Lepas itu tak musafir dah. Penghabisan kita dipanggil nihayah atau ghayah. Penghabisan kita, pengakhiran kita dalam perjalanan kita ialah akhir. Last destinasi yang terakhir. Jadi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, dalam perjalanan kita ini apa yang perlu kita bawa? Bekalan. Coba tuan-tuan tengok kan, orang yang dalam perjalanan dia nak pergi satu tempat, dia perlu kepada beberapa perkara. Jangan tuan-tuan, daripada Langgar ini nak pergi ke Johor Bahru, kita kata negeri yang ujung sekali dah dalam Malaysia ni, dia sepadan Singapura kan, Johor Bahru. Contohlah kita nak pilih, kalau dekat Kuala Lumpur tu tak jauh mana lagi, naik Seremban Negeri Sembilan tak jauh mana lagi, Melaka. Kita pergi jauh sikit sampai ke Johor Bahru. Dia sempadan dengan Singapura. Jadi kalau kita daripada Langgar ini nak pergi ke Johor Bahru, nak duduk di Johor Bahru tu, kita nak duduk bukan sehari dua, mungkin kita kata nak duduk setahun atau 2 tahun. Baik, tuan-tuan perempuan, cuba tuan-tuan fikir kan, fikir kita daripada Langgar nak pergi ke Johor, kita perlu apa? Apa perlu dia? Maksud saya, apakah persiapan ataupun persediaan kita untuk sampai ke Johor dan juga duduk dapat duduk di Johor tu setahun? Cuba fikir, kita perlu kepada apa? Perlu kepada apa? Adakah perlu kepada rumah yang besar, sebagainya? Tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat sekalian, kita perlu kepada 5 perkara. Apa dia 5 perkara tu? Pertama, bila kita nak bermusafir daripada Langgar ni, contoh Masjid Al-Badar ini, nak pergi ke Johor Bahru, kita perlu apa? Yang pertama sekali, kita perlu kepada kenderaan. Kalau tak ada kenderaan, nak pergi ke mana? Tak sampai kita. Nak jalan kaki. Jalan kaki belah sini nak pergi hospital Sultanah pun tak larat. Tak mau nak pergi Johor. Mana ada kenderaan? Itu. Baik. Bila kata kenderaan tadi mesti kenderaan yang bagus, yang baik. Pasal apa kita kata kenderaan yang bagus dan baik? Supaya perjalanan kita jadi lancar. Kalau kita pakai kenderaan daripada Masjid Langgar ini, Masjid Badar ni, pergi ke Johor Bahru, kita pakai kenderaan yang kurang bagus. Jawabnya, mungkin sampai juga. Tapi orang boleh sampai dalam sehari, dia mungkin seminggu. Sebab kan, sampai sekarang jalan, kita jam, mati. Bakar enjin ke? Kena perbaiki dulu.
makan masak lagi kan. Selagi orang panggil kalau kereta pula enjin makan minyak silinder habis kena isi pula kan. Begitu juga kalau tangki ayam bocor kan, water pump dia bocor kan, kena proses tukar semua tu, jadi banyak masalah. Jadi dalam perjalanan kita mesti mempunyai kenderaan yang bagus, yang lancar, yang tak buat masalah. Kira-kira kalau kita boleh pergi pada sini tak berhenti pun tak apa dah, cuma berhenti semayang lah kot. Berhenti RNR, makan semayang, lepas tu teruskan perjalanan. Mungkin lagu tu lah. Baik, baru kita sampai ke Johor Bahru. Baik, persoalannya tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian, demikianlah juga kita sekarang di dunia nak pergi destinasi kita yang terakhir atau hala tuju kita yang terakhir, iaitu di akhirat. Apakah kenderaan kita? Kenderaan kita apa dia tuan-tuan? Kenderaan kita itu iaitulah diri kita. Maksud diri kita apa? Roh kita, nafsu kita tu. Diri kita, roh kita, jiwa kita, hati kita, itu kenderaannya. Dan sebab itu disebut oleh ulama sufi, nufusukum matayakum, dan fa'aslihu matayakum tasilu ilal maqsadi. Maksudnya diri-diri kamu, jiwa kamu, nafsu kamu itu adalah kenderaan-kenderaan kamu. Maka perbaikilah kenderaan kamu itu, pasti kamu akan sampai kepada hala tuju, destination. Orang panggil destinasi dia. Sampai kan? Allahu Akbar, Allah.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu Muhammadan Rasulullah. Baik. Itu yang pertama, kan? Yang pertama yaitu kita perlu kepada kendaraan. Maka kendaraan itu mesti kendaraan yang bagus. Berarti tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, kalaulah kita ini nak pergi kepada akhirah, destinasi yang terakhir, maka terdapat tidak mesti cita-cita kita yang tinggi, himmah kita yang tinggi ialah pada meningkatkan tahap kerohanian dan kerohanian kita, dalaman kita. InsyaAllah laju dipanggil. Baik, kita sambung lagi, iaitu dalam 5 perkara tadi kan. Perkara yang kedua, kalau kita nak pergi daripada sini nak pergi ke Johor, contohnya, kita perlu apa lagi? Iaitu kita perlu kepada bekalan. Tadi kenderaan. Yang kedua bekalan. Bekalan dipanggil, kan? Maka bekalan kita apa? Mungkin bekalan kita itu kita kata kad kredit, buku bank, kan? Ataupun kad debit, ataupun kita kata duit cash. Dah. Duit cash, kita bawa duit cash, itu bekalan kita. Kalau zaman dulu mungkin orang akan bawa gula, kopi, beras, periuk, belanga, kan? Tapi lah ni orang tak ada bawa ada. Hanya bawa duit cash ataupun bawa kad kredit atau kad debit. Sampai tengah jalan lapang, berhenti makan, bayar duit atau pakai kad kredit atau sebagainya, seumpamanya. Sampai di Johor pun kita pakai yang tu je, itu bekalan kita. Bekalan kita. Maka demikianlah juga tuan-tuan, bila kita nak pergi ke akhirah, destinasi yang terakhir, penghabisan, apa bekalan kita? Bekalan kita ialah tuan-tuan taqwa, amal ibadat. Bukan kita nak bawa pangkat, bukan kita nak bawa harta, bukan kita nak bawa jawatan, kan? Ialah amalan. Amalan itu bekalan kita di sana, di akhirat. Sebab tu Imam Ghazali dia pesan sini, jadikan olehmu akan himmah cita-citamu itu pada roh, yakni pada meningkatkan kerohanian. Sebab kerohanian seorang itu dia mengikut di atas keimanan. Keimanan tebal nipis, tinggi rendah, dia mengikut di atas amalan dan taat. Sebab tu kalau kita mengaji dalam bab tauhid, khususnya di dalam bab kan iman, ulama membahagikan iman itu kepada beberapa bahagi, dan ulama mengatakan bahawa iman itu ada kala bertambah dan juga ada kala berkurang. Bertambahnya iman dengan sebab bertambahnya amal. Iman itu akan berkurang apabila amal itu kurang. Jadi di situ tuan-tuan, apabila amal seorang itu bertambah, maka imannya akan bertambah. Bila imannya bertambah, kerohaniannya semakin tinggi dan mantap. Jadi sebab tu Imam Ghazali pesan, jadikanlah olehmu cita-citamu itu pada roh, yakni pada kerohanian. Tingkatkan kerohanian. Dua, ini kita ringkaskan. Dan yang ketiga, kita kalau kita daripada masjid ini nak pergi ke Johor Bahru, apa lagi perlu? Yang perlu tuan-tuan ialah senjata. Kalau zaman dulu orang nak berjalan daripada satu tempat ke tempat yang jauh,
maka di depan dia itu, di pertengahan jalannya itu mesti ada musuh. Mesti ada musuh. Bila kita berjumpa dengan musuh, maka bagaimana kita nak melawan dengan musuh atau nak menangkis serangan musuh kalau seandainya kita tidak ada senjata? Baik, kita kata apa? Zaman sekarang bukan zaman dulu, kira apa? Zaman dulu lah, kira zaman lah. Baik, kita tanya, zaman lah tak ada musuh ke? Tak ada penyamun ke? Bercambah penyamun di luar sana, pencuri di luar sana, peragut di luar sana, banyak. Apa senjata kita? Senjata kita sekurang-kurangnya kita ada seni mempertahankan diri. Kan ada taekwondo kah, karate do kah, silat kah, kan apa lagi yang seumpamanya, kan seni-seni yang mempertahankan diri yang kita kata tu senjata kita. Baik, maka ke dalam perjalanan kita nak pergi ke akhirat, tentu destinasi kita di akhirat, penghabisan kita di akhirat. Maka dalam perjalanan kita ni banyak sekali musuh. Ada musuh daripada syaitan, daripada jin-jin, bahkan ada juga musuh daripada kalangan manusia. Dipanggil syaitan manusia dan juga syaitan jin. Maka apa senjata kita untuk nak menangkis serangan musuh-musuh ini? Senjata kita ialah tentang doa, zikir, dan amalan-amalan doa, zikir. Sebab Nabi kita sebut dalam hadis kan, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang beriman. Tengok. 3 kan? Baik. Dalam, kalau kita nak berjalan daripada Al-Badar ini nak pergi ke Johor Bahru, kan? Mungkin kita tak pernah sampai di Johor Bahru. Moga kita bukan orang Johor Bahru saja nak pergi Johor Bahru melencong makan angin atau contohnya sebagainya. Jadi apa yang tuan-tuan perlu? Yang perlu ialah kepada penunjuk jalan. Itu kita panggil apa? Kompas. Kalau zaman sekarang dia panggil Waze, kan? Itu apa lagi lah? Location dia tu. Kita send location, dia habak sekian-sekian. Ikut itulah. Itu tunjuk jalan sampai. Kan? Itu kalau di dunia. Tapi tuan-tuan, perjalanan kita ke akhirat, kita tak boleh pakai Waze tu. Waze tu tak akan tunjuk ke syurga, tak akan tunjuk ke neraka. Waze tu tak akan tunjuk ke padang mahsyar. Tak itu. Habis, siapakah yang akan menunjuk jalan kita ke akhirat? Itulah muallim, guru-guru yang mengajar kita ilmu agama, guru-guru yang mengajar kita ilmu syariat, usul syariat, furu' syariat. Guru-guru ni itulah orang panggil penunjuk jalan. Jalan kita ke syurga atau ke neraka. Kan? Mereka ni yang menunjuk kita. Jadi perlunya kita kepada guru di dalam dunia ini, kerana mereka akan memimpin kita, menarik kita, membawa kita ke akhirat atau kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan yang terakhir iaitulah kawan-kawan. Maksudnya dalam perjalanan kita tidak boleh berjalan seorang-seorang. Tapi kita kena berjalan dengan ada kawan-kawan. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah supaya saling bantu-membantu, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Oh, tengok, bila kawan kita ni lemah, sakit, kawan ni kita pakai bantu dia, kita pakai tolong dia, agar kita sama-sama sampai kepada destinasi, hala tuju kita.
Baik. Jadi inilah tuan-tuan yang dimaksudkan oleh Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu ni, yang dia suruh kita jadikan cita-cita kita yang tinggi, himmah kita yang tinggi, iaitu pada ruh. Maksudnya pada meningkatkan dan meninggikan kerohanian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara ini tuan-tuan dan puan hadirat sekalian, kita boleh ambil iktibar, ambil pengajaran daripada mana? Iaitu daripada pelajaran Isra' Mi'raj. Cuba tuan-tuan lihat. Ni kita malam ni malam terakhir. Ke-12 lagi dah masuk dah, orang panggil malam 1 Sya'ban. Esok 1 Sya'ban dah. Kan? Ni terakhir dah ni, kira-kira masuk dah ni malam 1 Sya'ban. Maghrib tadi tu habis dah, orang panggil Rejabnya. Kan? Dah habis dah Rejabnya tadi. Ni dah masuk dah malam 1 Sya'ban dah ni. Baik. Jadi tuan-tuan, kita masih lagi peluang masuk, kan? Kita tak tinggal. Cuba tuan-tuan perhatikan, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ada dak 5 perkara ini. Ada dak 5 perkara ini. Kenderaan yang pertama tadi, kenderaan. Yang kedua bekalan. Yang ketiga iaitulah apa? Senjata. Dan yang keempatnya ialah penunjuk jalan. Yang kelimanya kawan-kawan, dipanggil ikhwan. Ada ke 5 perkara ni dalam peristiwa Isra' Mi'raj? Ada. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, kan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, pada malam Isra' Mi'raj tu atap rumah aku dibuka oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril alaihi salam pun turun daripada atap itu. Ketika itu kata Nabi, aku berada di Mekah. Di Mekah. Hadis itu berbunyi, furija saqfu baiti wa ana bi Makkah fanazala Jibril alaihi salam. Atap rumah aku dibuka, maka turunlah malaikat Jibril. Pada masa tu aku berada di Mekah. Lalu malaikat Jibril pun belah dada aku. Kita tak apa lah. Kita tak ambil je, kita ambil. Kan ada riwayat kata aku dibawa ke telaga Zamzam, dekat dengan telaga Zamzam, maka dibelah dada aku di situ. Lalu dibawa, dibasuh hatiku dengan air Zamzam, dan dibawa satu batil daripada emas yang berisi dalam batil itu 2 perkara. Ikut satu riwayat, iaitu berisi iman satu, yang kedua hikmah. Mengikut satu riwayat lagi berisi 4 perkara: iman, hikmah, hilman, yaqinan. 4. Itu mengikut riwayat. Maka Jibril pun menuangkan di dalam hatiku, lalu summa atbaqahu, dia pun tutup dadaku. Dia pun tudung dan juga tutup dadaku. Itu tuan-tuan, barulah dibawa datang seekor burak. Nabi kita naik burak ni, kan? Burak ni, burak daripada mana? Burak daripada syurga. Kerana pada malam Isra' tu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Jibril alaihi salam pergi ke dalam syurga. Wahai Jibril, engkau pergi dalam syurga, pilih satu ekor burak. Jibril pun pergi dalam syurga, tengok banyak burak. Banyak burak, tapi tiap-tiap burak tu semua di daya mereka tertulis nama Muhammad. Nama Muhammad ke semuanya. Itu malaikat Jibril pilih satu dia tengok. Akhirnya dia berjumpa
seekor buruk yang sangat kurus sedang menangis, teriak, kan, matanya bengkak. Lalu malaikat Jibril tengok, tanya dia, wahai buruk, kenapa engkau kurus? Maka jawab buruk, kerana aku tak makan, tak minum, tak tidur. Kenapa pula engkau menangis? Kerana aku merindui seseorang, tapi aku tidak dapat menemuinya kerana tidak ada orang yang membawa aku untuk menemukan seorang itu. Lalu malaikat Jibril kata dekat buruk, siapa yang kau rindui? Dia kata, Tuhan punya nama yang ada pada dayaku ni. Tulis di daya dia Muhammad. Aku merindui Tuhan punya nama dia, yang aku kenal namanya, tapi aku tak kenal Tuhan dia lagi. Kan? Lalu Jibril kata, wahai buruk, maukah engkau aku ketemukan, aku berjumpakan engkau ini dengan Tuhan punya nama yang ada pada dai engkau itu? Dia seronok tak tangga lah, kan? Tuan-tuan, Jibril pun pilih buruk ni, bawa pergi dan dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita buruk tu, kan? Dan di situ kalau kita nak ambil pengajaran, kita boleh ambil pengajaran. Apa pengajarannya? Selagi mana ada rindu dan cinta kasih kita kepada seorang, insya-Allah akan adalah seorang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk ketemukan kita dengan orang tersebut. Sebab tu kan kita ambil pengajaran, kenapa kita ini tidak mau nak bertemu dengan Nabi walaupun dalam mimpi. Kenapa kita ini 30 tahun, 40 tahun tak pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita pergi ziarah Rasulullah di Madinah boleh kata tiap-tiap tahun, pergi umrah, buat haji, buat umrah, buat haji, tapi tak pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab dia Zazana, kerana kerinduan kita tidak kuat. Cinta kita terhadap Rasulullah tidak mendalam. Kalau rindu kita sangat dalam, cinta yang mendalam, cinta yang kuat, insya-Allah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ketika sedar atau ketika tidur, yakni bermimpi. Contohnya buruk tadi, dia sangat merindui Rasulullah sampai kurus, tak makan, menangis, bengkak mata, kan? Teriak menangis kerana merindui. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril, hei Jibril, pergi dalam syurga, cari, pilih seekor buruk. Itu kisahnya. Ceritanya disebut dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'dhi wal Irsyad. Baik, kita pendekkan. Jadi buruk ini dijadikan kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berjalan daripada Masjidil Haram ke Palestin, Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, kan? Itu kenderaan. Baik. Seterusnya tuan-tuan, yang kedua, Rasulullah SAW bukan tak ada kenderaan, tapi Rasulullah ada bekalan. Rasulullah dibekalkan dengan bekalan dalam perjalanannya itu. Apa bekalannya? Tuhan tadi tu, dibelah dada Rasulullah, kemudian diisikan di dalamnya 4K: iman, hikmah, yakin, dan juga hilman. 4K itu bekalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dibekalkan dengan kenderaan dan juga bekalan tadi, tapi Nabi kita juga ada
senjata. Sebab dalam perjalanan Isra, Nabi kita berjumpa dengan musuh, iaitu berjumpa dengan jin Ifrit. Maka Jibril alaihi salam ajarkan satu doa, dipanggil jurus, untuk melumpuhkan, memusnahkan, membinasakan jin Ifrit. Iaitulah doa yang sedia maklum, yang bermula dengan a'udzu bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuna barrun wala fajirun. Panjang lagi, kan? Itu Nabi kita baca, terus jin Ifrit dari jantung tersungkur, terbakar, hangus. Itu senjata. Dan dalam perjalanan itu, tuan-tuan, siapa yang menjadi penunjuk jalan? Yang keempat, yang menjadi penunjuk jalannya ialah malaikat Jibril alaihi salam. Jibril jadi penunjuk jalan. Mutawif lah. Kalau kita pergi Mekah, mutawif dipanggil, kan? Pemandu pelancong. Kalau kita pergi melancong di luar negara, inilah pemandu pelancongnya, penunjuk jalannya. 4. Kemudian yang terakhir, Nabi kita berjalan pada malam tu bukan berjalan seorang, tapi ada kawan-kawan. Mana? Jibril kawannya, di kanan kiri Nabi ada lagi 2 malaikat. Jadi berarti Nabi kita berjalan pada malam tu 5 orang. Lepas tu malaikat Jibril, Nabi kita, dan juga ada lagi 2 malaikat kanan kirinya. Itu dipanggil ikhwan, kawan-kawan. Demikianlah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, bila kita nak pergi ke akhirah, nak masuk dalam syurga, tempat penghabisan kita, mesti kena ada 5 perkara ini: kenderaan, bekalan, senjata, penunjuk jalan, kawan-kawan. 5 perkara ini. Ini maksudnya himmah kita, cita-cita kita yang tinggi, yang besar pada ruh, pada kerohanian. Baik, itu yang pertama kita kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, saya nak kaitkan juga dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kita tak perlu baca banyak, yang penting kita banyak ambil pengajaran, kan? Apa dia? Kalau ditanya kepada kita, apakah bidayah, yakni apakah permulaan Isra? Dan apakah permulaan Isra? Yakni Isra itu atau kisah, cerita Isra Mi'raj ini dimulai dengan apa? Bidayah dia. Jawabannya ialah peristiwa Isra Mi'raj itu dimulai dengan belah dada. Cuba kita fikir, tuan-tuan, kenapa belah dada? Waktu belah mata. Sebab mata lah yang patutnya dioperasikan. Sebab Nabi kita nak tengok dengan mata peristiwa pada malam tu, kan? Ataupun sepatutnya dibelah, itu belah telinga. Sebab Nabi kita lah yang nak dengar apa yang berlaku, apa yang terjadi dalam malam tu, kan? Sedangkan di belakang ayat tu, kan, cuba tuan-tuan perhatikan belakang ayat Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'u al-basiru. Sami' mendengar, basir melihat. Secara logiknya operate lah mata, sebab mata nak melihat. Secara logiknya operate lah telinga, sebab telinga yang nak mendengar. Tapi tidak dibelah mata, tidak dibelah telinga, tidak dioperate mata dan telinga, tapi dibelah dada, diambil hati, dibasuhkan hati. Cuba fikir. Sebab tuan-tuan, tempat roh bukan di mata,
Tempat roh bukan di telinga, tapi tempat roh itu di dalam hati. Memanglah asal tempat roh tu kita tak tahu di mana, sebab roh itu dia menjalar dalam seluruh badan kita. Tapi kita kira panggil apa? Batin bagi roh. Mana yang halus, yang dalam bagi roh itu numpuk dalam hati yang paling dalam sekali. Dia panggil batin roh. Batin roh itu dia panggil sir, rahsia. Rahsia itu panggil batin bagi roh, dalam sekali. Itu rahsianya di belah dada. Kan? Nah, bagi roh kita suci, roh kita bersih. Bila mana roh kita suci, roh kita ini bersih, tuan-tuan, barulah roh kita mi'raj. Mi'raj rohi namanya. Bila ditanya mengenai mi'raj roh, kalau Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan dengan jasad serta roh, maka kita umat ini di Isra Mi'raj juga, tapi dengan roh saja, tidak jasad. Apa Mi'raj kita? Tu yang kita semayang maghrib tadi. Itu Mi'raj roh. Selagi kita nak semayang Isya, itu Mi'raj kita, Mi'raj rohi. Tapi cuba kita perhatikan, waktu ketika kita semayang tadi, roh kita duduk di mana? Cek balik. Selagi aku semayang Isya, tengok roh aku tu mana? Tengok roh duduk kedai makan. Allah. Roh kita duduk kedai makan, duduk supermarket, duduk pasar malam. Kan? Roh kita tak naik ke atas, tak mi'raj. Kenapa? Jawabnya, tuan-tuan, kerana roh kita terhijab, roh kita sakit, roh kita kotor, tidak suci. Kerana kita tidak cuci, kita tidak belah dada. Kita tidak belah dada kita. Tapi kenapa Nabi kita boleh naik sampai atas? Kerana rohnya suci. Dadanya sudah disuci, dibersihkan, dibelah dada, dibuang kotoran-kotoran, diisi dengan benda-benda yang suci, bersih. Batu Nabi kita boleh naik sampai ke atas. Kita tak boleh naik sebab kita kotor. Baik. Habis tu tuan-tuan, kita perlu belah dada. Ya, kena belah dada. Mana ada hospital belah dada? Belah hati. Buang gumpalan hitam. Tak ada. Tak, tuan-tuan, tak payah pergi hospital. Sebab hospital ni dia ada dua jenis. Ada hospital hissi, macam dengan hospital Sultan Bahiyah tu hissi, yang kita boleh nampak dengan panca indera. Ada hospital rohani, maknawi dipanggil. Siapakah hospital rohani itu? Siapakah doktor-doktor rohani itu? Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ni dan juga malam-malam yang lain seumpamanya, iaitu cuba kita hadapkan dada kita di hadapan guru. Jangan duduk di luar. Ni ada yang duduk di luar kan, kita hadap kepada Tok Guru. Macam mana Tok Guru nak belah dada dia? Ada juga yang duduk di luar tu menyembang. Tok Guru duduk syarah, dia bersyarah di luar. Macam mana Tok Guru nak belah dada dia? Cara belah dada murid dengan guru kena beradab. Beradab murid kepada guru, baru guru boleh belah dada anak murid tadi. Cucikan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang keji, kemudian diisikan dengan sifat-sifat yang terpuji. Barulah insya-Allah selagi roh kita jadi suci. Bila roh kita suci, kita semayang, insya-Allah roh kita tak melayang ke atas tempat, tapi roh kita tumpu beri perhatian pada bacaan, wirid-wirid, doa-doa yang kita baca dalam semayang. Ini mi'raj ruh, namanya khusyuk, hudur, kehadiran hati di dalam
sembahyang. Ni dak nak kita setengah mengaji duduk sana, kita setengah mengaji duduk menyembang di luar. Macam mana? Sepatutnya kita kena hadapkan diri kita. Maksud tak mesti berada depan lah, duduk macam ni pun kira hadap lah ni. Mana duduk dalam majlis, bagi guru tu proses hati kita. Itu ibarat belah dada nisbah bagi kita umat. Faham tak? Jadi pentingkan yang ni, cita-cita kita yang ni. Aku nak bedah rohku, aku nak bedah nafsuku, aku nak bedah hatiku. Siapa pembedahnya? Juru bedahnya lah guru-guru kita, tok-tok guru, tok-tok syekh, kan, tuan-tuan imam dan sebagainya. Dia baca khutbah tiap-tiap hari Jumaat dan ada kuliah-kuliah. Itulah pembedah-pembedah yang akan membedah hati kita. Kita hadap pada mereka, bagi tumpuan apa yang mereka terangkan, bagi tumpuan apa yang mereka syarahkan, bagi tumpuan apa yang mereka irsyad, yakni tunjuk ajar kepada kita, kemudian kita boleh amalkan. Itu proses belah dadanya kita, nisbah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, nak belah sungguh dengan Nabi kita tak boleh. Itu khususiyah. Itu keistimewaan untuk Nabi SAW saja. Artikel yang mu'tamad mengikut pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tak berlaku belah dada ni kepada orang yang lain, hatta kepada Nabi-Nabi yang lain pun tidak. Artikel mu'tamad hanya khususnya bagi Nabi kita Muhammad SAW saja. Tak ada doktor yang pakar. Jadi doktor yang paling pakar sekali dalam bedah dada ni siapa tuan-tuan dalam dunia ni? Malaikat Jibril. Memang pakar, paling pakar, tak ada siapa boleh lawan dia. Sebab apa? Malaikat Jibril belah dada tak ada pakai bius. Kita hari ni kalau doktor nak bedah sikit kena pakai bius, ubat tahan sakit, itu Jibril tak gaduh. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pula tuan-tuan, dia sedang, dia tengok apa yang Jibril buat tu. Dia bukan pengsan, dia bukan lupa, dia tengok apa Nabi buat. Dan Nabi kita tak rasa sakit, pedih sikit pun. Bila Jibril alaihi salam tutup balik tudung, balik tempat bedah tu, daging dia bertangkup seperti macam sedia kala. Kita kalau bedah nak bertangkup balik daging tu, siap makan sebulan dua. Itu. Ni tak bertangkup siap. Pakar bedah yang paling hebat, tak boleh lawan macam dengan malaikat Jibril alaihi salam. Kan? Ada siapa pakar yang boleh buat lagu tu? Tak ada. Setengah ulama kata Jibril belah dada tak pakai alat pembedah pun. Lagi hebat. Kita nak belah dada kena pakai alat. Hari ni kena pakai apa? Laser. Kan? Kalau dulu pisau bedah, sekarang dia tak pakai pisau, dia pakai laser. Alat juga. Jibril tak ada pakai alat. Pakar bedah yang paling hebat, yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat ke tak? Hebat tuan-tuan. Jadi kita kaitkan di sini pasal boleh belah dada, cuci agar roh Nabi kita itu roh yang bersih, roh yang suci. Maka di sinilah isyarat Imam Ghazali kata, hendaklah jadikan cita-cita kita yang tinggi pada roh, yakni pada meninggikan tahap kerohanian kita, keyakinan kita, keimanan kita, ketawakalan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dituntut, yang disuruh. Baik. Dipahamkan sedikit untuk kita ambil pengajaran iktibar daripada peristiwa Isra Mi'raj, sangkut pun dengan mau'izah, peringatan atau pengajaran yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu pada katanya, jadikan olehmu akan himmah, jadi cita-cita yang tinggi itu pada ruh,
yakni pada meninggikan kerohanian hati kita. Habis mana dia? Tasani dia kata kerana bahawa tempat engkau itu kubur. Situ dululah. Allahu alam, sebab kita ada lagi lepas ni kan. Yang diumumkan oleh Tuan Haji Zakaria tadi. Baik. Situ dululah, mudah-mudahan walaupun sikit kita baca, mudah-mudahan manfaatnya banyak dan guna pengajaran yang banyak kita dapat menjadikan bekalan kita untuk meraih mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك واشرح علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما غفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.